Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Thumma ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin وأعوذ بك ربي أن يهضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Al-Fadil Imam, pengurusi masjid, barisan AJK Masjid, para pelajar bahasa Arab harfiah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia, rahmatnya dan keizinannya dapat kita diberikan kesempatan dan peluang untuk menghadiri satu majlis ilmu pada hari ini, yang mana insya-Allah pada kesempatan yang terhad ini ingin kita bincangkan tentang satu surah. Itu satu surah yang sangat-sangat hebat, yang mana surah ini kalau boleh dinamakan adalah surah antara salah satu kembar, yang mana surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membacanya. Dan kalau kita, iaitu surah Al-Ghashiyah. Okay, dan yang mana fokusnya adalah lebih kepada bahagian yang kedua dalam surah ini, yang mana perbahasan surah ini terbagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama Allah menceritakan tentang ahli neraka, yang mana bahagian kedua Allah menceritakan tentang ahli syurga, dan bahagian ketiga Allah menceritakan tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian diakhiri dengan apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk terus, iaitu terus melakukan dakwah itu tadi. Dan eloknya lah kalau siapa yang ada mushaf atau handphone boleh merujuk kepada mushaf, kerana kecuali kalau mereka yang dah hafal, kenapa? Kerana kita akan melihat kepada ayat-ayat yang akan dibincangkan dalam surah ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-Ghashiyah ini adalah surah yang ke-88 dari segi tertib susunannya dalam Al-Quran. Namun dari segi tertib nuzulnya adalah surah Al-Ghashiyah ini adalah surah yang diturunkan selepas surah Az-Zariyat, iaitu surah yang pertama dalam juzuk yang ke-27, dan surah ini diturunkan sebelum surah Al-Kahfi. Jadi dari segi tertib susunan dan tertib nuzul dia berbeza. Tertib susunan adalah tertib yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat apabila mereka mengumpul Al-Quran untuk menyusun ayat ini lepas ayat ini, yang mana kita sedia maklum bahawa susunan ayat ini adalah berpandukan kepada wahyu. Dan bila tertib nuzul ni adalah aspek yang unik berkaitan dengan tertib nuzul ataupun tertib penurunan Al-Quran ini, dan dia lebih menyentuh kepada aspek pembentukan individu dan masyarakat pada waktu itu. Jadi surah Al-Ghashiyah ini apabila kita lihat pada tertib nuzulnya ataupun tertib susunannya dalam mushaf, surah ini datang selepas surah Al-A'la. Dan surah Al-A'la ini adalah seperti mana para ulama menggambarkan, adalah antara surah favorite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kita dapat banyak riwayat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la dalam solat. Antaranya adalah solat Jumaat. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Jumaat, dia akan baca Al-A'la dalam rakaat pertama, kemudian akan disusuli oleh surah Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Dan bukan hanya untuk solat Jumaat, dia dibaca juga dalam solat Id. So bila mana solat Id, Rasulullah akan baca rakaat pertama Al-A'la dan rakaat kedua Al-Ghashiyah. Maka yang demikian kita dapati dalam solat Jumaat, imam biasa baca dua surah ini, dan juga pada hari raya. Dan juga bila mana dalam solat witir, kita dapati imam baca pada rakaat yang pertama surah Al-A'la, kerana itulah sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la, so katakan hari Id bertembung ataupun hari raya bertembung dengan hari Jumaat,
Maka paginya bila mana solat raya, Rasulullah akan baca surah Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Nanti bila mana dia lakukan solat Jumaat, rakaat pertama Rasulullah akan baca surah Al-A'la dan rakaat kedua akan baca surah Al-Ghasyiyah. Jadi kalaulah dalam hayat Rasulullah berapa banyak kali Rasulullah solat, inilah dia akan baca dua surah ini berulang kali. Maka yang demikian para ulama menyebut antara surah kegemaran Rasulullah, favorite surah adalah surah Al-A'la ini. Namun kita akan bincangkan kembarnya yang selain, iaitu kembar kepada surah Al-A'la, iaitu surah Al-Ghasyiyah. So, surah Al-Ghasyiyah ini hubung kaitnya dengan cerita yang sebelumnya ataupun yang kerana susunan surah ni apabila disusun mengikut urutan yang kita dapati dalam mushaf, dia adalah satu cerita yang berterusan. Jadi mana setiap surah ni apabila kedudukannya dalam mushaf sedemikian, dia ada hubung kait ataupun dia berkait dengan surah yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat kepada mushaf, kita akan dapati sebelum surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-87 iaitu surah Al-A'la, iaitu surah Sabbih isma rabbikal a'la. Jadi apakah hubung kait di antara surah Hal ataka hadithul Ghasyiyah dengan surah Sabbih isma rabbikal a'la? Yang mana kita akan, kalau kita lihat kepada surah Al-A'la, kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat yang ke-11, wa yatajannabuhal ashqa, yang mana maksudnya orang yang paling celaka ni dia adalah yang paling jauh daripada az-zikra, peringatan tu tadi. Maksudnya dia tidak mau mendengar kepada apa yang Rasulullah sampaikan daripada wahyu tu tadi. So dialah yang paling jauh. Ya tajannabu, itu makna tajannab, yang dia duduk paling hujung sekali. So kemudian bila mana Allah menyebut tentang orang yang paling celaka, Allah kemudian menyebut pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Alaq yang ke-14, iaitu qad aflaha man tazakka. Allah menyebut tentang orang yang berjaya, iaitu orang yang melakukan penyucian ataupun orang yang mensucikan diri dia. So suci di sini bukan suci secara zahir, tapi suci dari segi hatinya itu tadi. So antara suci, kemuncak kesucian hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menyebut dua kumpulan, dan jadi kita dapati cerita ni diteruskan tentang dua kumpulan dalam surah Al-Ghasyiyah, di mana Allah menyebut tentang kumpulan yang pertama, wujuhun yawma idzin khashi'ah, itu kita akan dapati wajah-wajah yang tunduk takut, satu kumpulan, iaitu wajah ahli neraka. Dan kemudian kita dapati pada ayat yang selanjutnya, wujuhun yawma idzin na'imah, satu kumpulan yang lain, iaitu kumpulan ahli syurga, yang mana mukanya nampak kenikmatan. Jadi dua kumpulan, satu ahli neraka dan ahli syurga dalam surah Al-Alaq. Kemudian perbahasan yang sama diteruskan dalam surah Al-Ghasyiyah. Namun kalau kita lihat kenapa dalam surah Al-Ghasyiyah dimulakan dengan ahli neraka dahulu, kenapa tak mula syurga dulu? Dengan syurga dulu kan seronok je, best saja kan. Tapi cerita yang best ni akan datang tentang syurga. Sebabnya seperti mana ulama mengkaji adalah pada ayat yang ke-16 dalam surah Al-A'la, Allah menyebut bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bila mana orang-orang kafir ini diberikan peringatan tentang balasan akhirat, supaya tentang beriman, yang mana iman yang akan membawa kepada syurga dan sebagainya, mereka tidak mau mengambil indah, tetapi mereka pilih untuk melebihkan dunia dan kehidupan kat dunia. So bila mana dia pilih kehidupan kat dunia sini, bukan hanya dia hidup kat dunia, dia hidup senang lenang kat dunia, seolah-olah tidak ada pembalasan dan seolah-olah tidak ada akhirat tu tadi. Jadi bila mana mereka buat demikian, jadi kesalahan yang paling besar adalah tidak ada wujudnya Tuhan. Bagaimanakah tulang yang dah hancur ni kemudian boleh hidup balik? Bagaimanakah mungkin berlaku kebangkitan dan hujah-hujah yang dilontarkan? Atas yang demikian, paksi perbincangan dalam surah-surah Makkah ataupun surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, perbincangannya banyak menyentuh tentang perihal kebangkitan itu tadi, perihal tentang hari kiamat. Jadi surah ini, surah Al-Ghasyiyah, adalah surah Makkiyah ataupun surah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi perbincangannya berkisar tentang hari kiamat, kebangkitan, dan yang berkaitan dengan tajuk itu. Jadi kita lihat kepada yang ayat pertama, hal ataka hadithul Ghasyiyah, adakah telah datang kepada kamu? So kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita tentang Al-Ghasyiyah. So di sini dia datang dalam bentuk tanya soal.
Tapi tanya soal ni bukan bermakna Rasulullah tak tahu. Adakah jadi Allah tanya kepada Rasulullah, adakah telah datang pada kamu cerita tentang hari kiamat? Rasulullah yang menyampaikan dari awal. Jadi sudah tentu Rasulullah maknanya telah datang cerita ini. Tetapi style di sini adalah untuk menarik perhatian kepada yang dengar. Jadi contohnya macam gini. Kalau dikatakan, adakah telah masuk duit BRIM? Jadi yang kat tempat, dah masuk Kalau yang tak tahu, dia dengar kawan tu tadi, dah masuk ke? Jadi style adakah ni adalah untuk menarik perhatian yang dengar, audience yang berada di sekeliling tu. Dan di sini di sini bagaimana ulama tafsir menyebut adalah bermakna telah pasti, qad. Jadi hal di sini bukan hanya makna adakah makna telah pasti datang kepada kamu berita tentang al-ghasyiah itu tadi. Jadi satu aspek bila mana didatangkan dengan tanda ni adalah untuk menarik perhatian dan juga untuk menegaskan tentang pentingnya berita ini. Jadi bagi mereka yang dulu duk dengar macam tak ambil indah, jadi bila mana didatangkan adakah telah datang, so macam kita kalau marah anak kita kan buat salah, bukankah bapak dah cakap? Kita tanya bukankah bapak dah cakap, bukan dia kata ya ke? Tak, tapi makna dia sebagai penegasan bahawa bapak memang dah cakap, engkau tak dengar. Jadi di sini hal ataka maknanya Allah dalam arti kata memarahi, sebenarnya berita ni datang tapi kamu tidak memberi perhatian. Kerana surah ini adalah surah yang kemudian yang telah sebelum ni telah turun surah yang begitu banyak. Jadi itulah style didatangkan ataupun dimulakan dengan tanda soal tu tadi adalah untuk tujuan yang disebutkan tadi. So hadis adalah peristiwa jadi adakah telah datang kepada kamu peristiwa atau berita yang menerangkan tentang peristiwa al-ghasyiah tu tadi. So al-ghasyiah ni adalah di antara nama hari kiamat. Dan al-ghasyiah walaupun dia ada dari segi bahasa Arab ada tak yang kat hujung tu kan, tapi di sini tak di sini bukan makna dia menunjukkan kepada yang muannas ataupun yang feminine, yang perempuan, tetapi dia adalah menjadi kata nama khas. Jadi antara nama khas bagi hari kiamat adalah al-ghasyiah. Apakah itu al-ghasyiah? Al-ghasyiah ni adalah makna yang menyelubung. So macam ayat Allah kata wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila datang selubung. So bila mana kita diselubungi oleh malam, kita boleh tak lari dari malam? Kecuali kalau kita nak pergi sebelah sana, bumi yang sebelah sana lah. Tapi kalau kita landai dari malam, malam tu ada di mana-mana. So al-ghasyiah ni adalah gambaran bila mana peristiwa hari kiamat itu berlaku. Peristiwa hari kiamat itu berada di mana-mana. Tengok langit terbelah, kemudian bintang berguguran. Tengok bumi pun merkah. Tengok laut bergelora, laut berapi, gunung kadang berterbangan, binatang pun semua bertempiaran. Manusia kalau yang ada menyusukan anak akan tinggalkan. Jadi kejadian itu berada di mana-mana. Jadi itulah sebab dinamakan al-ghasyiah, iaitu kejadian hari kiamat ini boleh dilihat di mana-mana tempat. Okey. Dan apabila telah berlaku hari kiamat ini, apa yang akan berlaku? Manusia akan terbahagi kepada dua kumpulan secara umumnya, iaitu wujuhun yauma idzin khasyiah. Jadi wajah-wajah pada hari itu akan tunduk dan takut. Jadi wajah tu yang takut, orang tak takut ke? Dan di sini adalah apa yang ulama menyebut adalah kiasan. Disebut wajah tetapi maksud adalah yang memiliki wajah itu. Yang memiliki wajah itu. Jadi persoalan ni, jadi maknanya manusia itulah. Tapi kenapa dia sebut wajah? Tak sebut tangan, kaki, kepala. Kerana anggota tubuh tu banyak kan? Kenapa dipilih wajah secara spesifiknya? Kerana Allah nak menunjukkan dua keadaan manusia. Keadaan yang nikmat dan keadaan yang penat atau lesu. Jadi bagaimana kita nak tahu orang tu gembira? Kita tengok rambut dia, kita tengok tangan dia, nampak tak? Dia ni tengok tangan dia happy lah, tak? Ataupun kita tengok wajahnya, kita tahu dia happy. Kita tengok wajah dia, kita tahu dia sedih. Kita tengok wajah dia, kita tahu dia penat. Jadi kerana Allah nak menggambarkan keadaan manusia pada hari itu, jadi disebut wajah itu tadi.
Dan pada wujuhun kalau kita perhatikan, Allah menggunakan tanwin wujuhun. Jadi yang sebab di sini saya beritahu ada yang belajar bahasa Arab, masya-Allah tabarakallah. Jadi sebab kalau ikut susunan asal bahasa Arab adalah al-wujuhu. Kerana dia menjadi mubtada ataupun predikat. Minta maaf ini teknikal sikit tapi untuk manfaat yang mempelajari bahasa Arab. Jadi kenapa dia tak gunakan al-wujuhu, dia gunakan wujuhun. Dia berbeza daripada struktur yang biasa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan, sebahagian. Kalau digunakan al-wujuh, takut difahami semua wajah. Kerana bila mana berlaku hari kiamat, adakah semua wajah akan tunduk hina? Tidak. Jadi wajah orang yang kafir sedemikian, hina, takut. Tetapi wajah orang yang beriman, adakah sedemikian? Tak, dia sebaliknya. Jadi fungsi disebut tanpa alif lam ataupun disebut dengan tanwin itu tadi untuk menampakkan bahawa ada sebahagian yang lain tak macam ini. Jadi maknanya dia menunjukkan ada kumpulan itu tadi. Jadi itu fungsinya kenapa digunakan tanwin dan dia tidak sebut alif lam. Kenapa saya menyentuh sikit tentang bahasa Arab? Kerana kemuncak bahasa Arab adalah Al-Quran itu tadi. Jadi orang-orang Arab Quraisy, dia tak perlu macam kita nak lihat teropong Hubble, nak tengok kajian saintifik baru memang hebat Al-Quran. Tak, dia tidak ada ilmu, peralatan dia pun tidak ada yang nak membuktikan Al-Quran tu hebat kerana penemuan sains. Cukup bagi mereka melihat kepada struktur bahasa Arab dalam Al-Quran itu, mereka angkat bendera putih seranda, memang hebat kerana orang tak cakap macam gini. Terlalu hebat dari segi susunan dia dalam bahasa Arab tu tadi. Dan kita dapati banyak cerita pengakuan daripada orang Quraisy sendiri. Okey, jadi sebab itu saya menyentuh sikit tentang struktur bahasa Arab ni tadi ya. Jadi wujuhun yauma idzin khashi'ah. Jadi di sini wujuhun, wajah-wajah pada hari itu. Kalau kita lihat pada terjemahan, dia kata pada hari itu banyak wajah yang tunduk hina. Tapi apa yang tidak dilihatkan dalam terjemahan adalah kerana yauma idzin sebenarnya dari segi kedudukan dalam ayat ni adalah di belakang. Jadi sepatutnya ayat ni adalah wujuhun khashi'atun yauma idzin. Dia punya kedudukan di belakang. Tapi dia didahulukan kerana untuk memenuhi satu aspek dalam bahasa bermakna pengkhususan. Jadi maknanya akan ada sebahagian wajah khususnya pada hari itu. Itu fungsi bila mana yauma idzin tu didahulukan untuk bermakna pengkhususan. Dan mungkin hari lain wajah tak macam, tapi khususnya pada hari ini kamu akan dapati wajah-wajah ni tak tunduk, hina, takut, ibarat paralyzed, tak boleh buat apa-apa. Dan itulah makna khusyuk, makna tunduk, patuh kerana terlalu takut. Jadi itulah gambarannya bagaimana orang yang mukmin bila solat, alladzina fi salatin khashi'un. Jadi mereka tak bergerak, tak ingat apa-apa, hanya fokus kepada solat mereka itu tadi. Jadi bila mana Allah telah menjelaskan dalam ayat kedua wujuhun yauma idzin khashi'ah, dan kemudian Allah lanjut menjelaskan wajah-wajah ini bukan hanya khusyuk, dia ada lagi dua ciri lain, iaitu amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Jadi wajah-wajah ini akan disuruh bekerja. Jadi soalannya adalah dah mati sekian lama, kemudian tunggu bangkit hari kiamat. Jadi sepatutnya adalah nak mengharap dia punya ambil bonus kan. Tetapi sebab kawan ini mereka mementingkan dunia, seperti mana Allah jelaskan dalam surah Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata, mereka sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi bila mana dibangkitkan pada hari kiamat, kamu tak akan dapat dia punya bonus. Kamu sebaliknya, kamu akan diberikan kerja. Jadi amilatun nasibah ni, kerana lafaznya sekali lagi umum, amilah yang bekerja, dan bila dia kerja of course penat lah. Jadi nasibah adalah yang sangat-sangat penat. Bila kerja memang confirm penat. Tanya yang bekerja, mesti dia tahu. Kalau kerja tak penat tu mungkin belum kerja lagi kot. Jadi amilatun nasibah adalah yang bekerja. Jadi ulama pada ayat ini menerangkan apakah maksudnya? Adakah di akhirat ada kerja lain?
Jadi ada dua pandangan secara umumnya berkaitan ayat ini. Jadi ada yang berkatakan mereka ni telah bekerja di dunia dengan kerja yang tak sepatutnya. Jadi kerja yang sepatutnya adalah beriman kepada Allah, melakukan apa yang dituntut oleh wahyu. Tapi mereka tidak melakukan demikian. Mereka melakukan kufur dan meninggalkan ibadat dan segala perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kemuncaknya adalah syirik dan kufur kepada Allah Ta'ala. Maka pada hari kiamat nanti, bila mana mereka nak mengharapkan balasan, mereka akan penat. Kerana apa? Kerana apa? Mereka tidak melakukan apa yang Allah perintah. Itu satu pandangan. Jadi amilatun nasibah menggambarkan keadaan mereka di dunia. Satu lagi pandangan menyebut amilatun nasibah adalah kerana hal ini adalah menerangkan tentang keadaan orang kafir itu tadi. Jadi orang kafir tempatnya di neraka. Jadi di dalam neraka mereka akan diberi kerja. So dia bukan nak relax kat neraka. Jadi apa antara kerjanya? Kerjanya adalah menarik rantai yang mereka dibelenggu dengannya. So nak heret rantai, dan dia bukan heret satu kemudian tarik kawan dia, jom cepat. Dan kemudian neraka ni dia bukan apa? Dia bukan mendata aja, dia adalah lubuk-lubuk. Jadi dia kena turun naik. Jadi turun naik dengan rantainya. Jadi itulah kerjanya yang mereka akan lakukan. Dan sudah tentu bila mana kena kerja dia tarik rantai dan yang kemudian naik turun dia punya gaung, kalau yang ada dalam Jahannam itu tadi, maka mereka pun akan penat. So bila mana mereka akan penat, dia pun nak cari tempat rehat kan. Kan orang penat nak cari tempat rehat tak? Dia nak cari tempat rehat. Jadi apakah tempat rehatnya? Mereka akan tasla naran hamiyah. Dia akan masuk ke dalam api yang panas. Jadi dah penat, angkat, kemudian masuk lagi ke dalam api. Wa na'udzubillah. Jadi tasla naran hamiyah, di mana wajah-wajah ini akan nampak tanda kena bekerja, dan kemudian tanda kepenatan apabila bekerja, dan kemudian wajah-wajah ini akan masuk dan pilih untuk masuk ke dalam api yang panas. Jadi poin yang saya nak bincangkan pada ayat keempat ialah hamiyah, lafaz hamiyah. So lafaz hamiyah ni bila mana kita lihat terjemahan, dia kata yang sangat panas. Itu satu aspek. Kerana apa? Kerana struktur bahasa Arab hamiyah antara maknanya adalah sangat panas. Satu lagi makna kerana strukturnya sedemikian, dia juga makna yang memelihara, yang menjaga. Jadi api ni dia sangat panas, dan dia sifatnya dia memelihara. Dia memelihara apa? Dia memelihara panasnya daripada keluar. Jadi ibaratnya macam dapur tanduri tu kan. Tanduri tu sekejap dia dah masak kan. Sebab apa? Sebab dia punya bahangnya terpelihara di dalam. Jadi itulah ciri antara cirinya adalah dia memelihara panasnya daripada keluar. Satu, dan satu lagi, dia ibarat singa yang menjaga dia punya lubuk. Jadi mana orang datang dekat, dia menjaga kau nak datang, dia ngap kau. Jadi api ini dia akan memelihara orang yang kat dalam tak boleh keluar. Dan kemudian siapa yang nak kena masuk, dia akan make sure yang kawan ni akan masuk dan tak boleh keluar. Kerana itu maksudnya, yang sangat panas dan juga yang menjaga dia, yang menjaga. Jadi api yang sangat panas, dan antara ciri dia menjaga kepanasannya daripada keluar, dan dia menjaga orang yang kat dalam daripada keluar. Dan kemudian apabila masuk api panas, jadi bila orang panas ni dia nak minum kan. Kita kalau panas mesti nak cari air. Kemudian mereka pun akan diberi air. Apa air dia? Ayat dan seterusnya Allah menerangkan mereka akan diberi tusqa min ainin aniyah. Mereka akan dituangkan daripada mata air yang sangat panas. Diterjemahkan lagi sangat panas. Jadi satu, hamiyah sangat panas, aniyah sangat panas. Jadi kaedah yang umum yang paling mudah dalam bahasa Arab adalah bila bunyi dia lain, maka benda dia tak sama. Itu yang buat bahasa Arab sangat mudah. Jadi satu, hamiyah kita terjemah sebagai panas. Kemudian di sini ada aniyah, panas. Bunyi hamiyah, aniyah sama tak? Tak sama. Jadi dia tak boleh dia tak sangat, dia bukan makna sangat panas. Okey. Apakah aniyah ini tadi? Jadi kenapa mata air digunakan aniyah? So aniyah ni daripada lafaz al-an sekarang, ataupun yang telah tiba. Jadi di sini mata air ini dia setelah tiba
sampai air kalau kita lihat ciri air mendidih pada kemuncak dia lah bilakah mana air telah sampai mendidih pada kemuncak 100 degree kan. Jadi itulah makna dia telah sampai tahap mendidihnya tadi. Jadi bila mana bila kata tahap mendidih, of course panaslah, tapi antara satu ciri bila mana air dah mendidih dia menggelegak dan kemudian dia keluar wap. Jadi mata air yang ada dalam Jahannam, dalam neraka itu tadi, itu aniyah itu tadi, cirinya dia bergelegak dan kemudian dia berasap. Dan daripada air inilah mereka wujuhun yawma'izin khasyi'ah ni tadi akan diberikan minuman. Wa na'udzubillah. Sebagaimana kadang kalau kita minum air mendidih, tak boleh nak bayangkan. Okey, jadi bila mana Allah terangkan kawan ni dah penat, balik rumah, tapi balik rumah dia masuk tasla naran hamiyah. Jadi dah balik rumah biasa orang dah panas kan, panas nak minum. Jadi dah minum biasanya mesti nak makan kan. Kemudian apa makan? Lihat ayat selanjutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. So mereka tidak ada makanan kecuali daripada jenis dhari' ni tadi. So apakah dhari' ini? Dhari' ini adalah sejenis tumbuhan yang apabila yang berduri dan apabila dia kering dia beracun. So kalau dia tak kering, paling teruk unta boleh makan. Kita tak boleh makan, unta boleh makan. Macam mana kat sini tak ada sebab tak ada padang pasir. Dia ada di negara yang ada padang pasir. So walhasil gambarannya lah makanan yang berduri, yang beracun. So itulah makanan yang ada disediakan kepada ahli neraka. So ahli neraka punya makanan ada 3 jenis. Satu dhari' yang disebut dalam surah ini, satu zakum, dan satu lagi ghislin. So ada 3 jenis makanan, zakum, dhari', ghislin. Bunyinya pun tak sedap. Zakum, inna syajarataz zakum ta'amul athim. So jadi bunyinya tak sedap, gambarannya memanglah tak cantik. Jadi bila mana Allah menyebut tentang makanan, so mereka tidak ada makanan kecuali daripada pohon yang berduri ini tadi. So kemudian kalau kita lihat cantiknya ayat ini, bila mana Allah telah menjelaskan tentang makanan ahli neraka ini tadi, Allah kemudian memberi satu ciri lain kepada makanan, ciri yang selanjutnya kepada makanan ahli neraka, iaitu la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan ini tidak menggemukkan dan juga tidak mengayakan daripada kenyang. Maknanya dia tidak mengenyangkan. Jadi cantiknya ayat yang ke-7 ni adalah, jadi dia tak sebut makanan ni tidak ada faedah, makanan ni tidak baik. Jadi tidak bagi mereka makanan kecuali dhari', yang mana dhari' ini tak ada faedah. Tak, Allah kata dhari' ini adalah makanan yang tidak menggemukkan dan juga dia tidak mengenyangkan. Jadi kenapa nak sebut dia tidak menggemukkan dan dia tidak mengenyangkan? Kerana kalau kita lihat kepada faedah makanan adalah makanan ini dia berkhasiat dan juga dia sepatutnya ciri makanan dia berkhasiat dan dia mengenyangkan. Jadi kadang-kadang kita makan benda yang tak berkhasiat tetapi dia kenyangkan, betul? Kadang-kadang kita makan yang berkhasiat tapi dia tidak mengenyangkan. Jadi kadang-kadang di dunia kita makan benda yang tak baik tapi kenyang. Kadang-kadang kita makan benda baik tapi tak kenyang. Jadi ciri makanan ni adalah berkhasiat. Jadi itu yang Allah jelaskan dalam la yusminu. Kerana bila berkhasiat badan kita pun akan tumbuhlah kan. Badan kita akan membesar. So jadi Allah nak menyebut makanan ini. So bila orang sebut makan takut difahami, ada jadi takut difahami, ada juga. Jadi orang-orang kerana apabila ayat ni turun, ada sebahagian daripada orang-orang kafir Quraisy kata, okey juga kita kat syurga ada makan, kita kat neraka ni ada makan. Kalau sebab apa? Dhari' ni apabila dia kering, apabila dia basah, unta boleh makan. Jadi dia ada orang pelekeh, orang Quraisy, orang kafir Quraisy kata, kalau unta boleh makan, kita boleh makan kot. Jadi kemudian Allah menyambung, kata makanan yang kamu bayangkan ni, dia tidak ada memberi khasiat kepada kamu dan dia juga tidak mengenyangkan. Jadi apakah jenis makanan yang kat dunia ni kita makan dengan tujuan dia tak ada faedah tapi dia tidak mengenyangkan. Jadi Allah menolak apa?
Allah menolak faedah daripada makanan. Segala faedah yang mana dua faedah daripada makan ialah dia khasiat menggemukkan dan dia mengenyangkan. Jadi dia tidak akan memberi faedah langsung, dalam arti kata dia tidak ada khasiat dan juga dia tidak akan mengenyangkan. Tapi kamu akan makan juga. Dan kamu akan makan dan terus makan dan terus makan sampai bila-bila. Macam mana keadaan dia? Na'udzubillah min hadza. Jadi itulah gambaran yang dahsyat yang Allah menerangkan terhadap kumpulan pertama, iaitu kumpulan wujuhun yauma idzin khashi'ah. So kenapa gambaran dahsyat? Sebab mereka bal tu'thirunal hayatad dunya, kerana mereka memilih untuk melebih-lebihkan kehidupan dunia ini dan melakukan kezaliman, dalam arti kata melakukan kekufuran dan syirik kepada Allah Taala. Okey, dan antara ciri Al-Quran, apabila Al-Quran menyebut azab, dia akan sebut rahmat, sebut neraka, dia akan sebut syurga. Jadi dia akan balance dari segi dia punya cerita tu tadi. Jadi bila mana Allah telah menyebut tentang kumpulan pertama, balasan yang mereka telah balasan yang akan mereka dapat itu tadi, Allah kemudian berpindah kepada menceritakan kumpulan yang kedua. Dan pada kumpulan kedua ni lah, inilah yang saya tahu dia punya tajuk dia pun persona nikmat syurga kan. Jadi kita nak cerita lama sikit pada nikmat syurga ni, kerana dia terlalu seronok. Dan mungkin sebab bila imam baca pada hari Jumaat kita tak perasan, jadi kita macam steady je. Kerana gambaran syurga ni walaupun ayat dia pendek, tetapi dia terlalu hebat kerana apa? Kerana dari segi lafaznya dan kemudian dari segi susunannya. Jadi itu mungkin kita akan ceritakan insya-Allah. Jadi Allah menyebut tentang kumpulan yang kedua. Jadi wujuhun, Allah gunakan style yang sama. Jadi bila Allah gunakan wujuhun, maknanya sebahagian wajah. Jadi bila mana yang mendengar ni dia tahu bahawa jadi ada wajah yang lain. Jadi dia pun tunggu yang nak mendengar. Jadi ni cerita ni, jadi kalau kita lihat cerita yang bahagian pertama, ini semua yang teruk, ini balasannya, jadi ini balasan kepada wajah yang pertama. Jadi dia nak tunggu, apa balasan wajah yang kedua? Jadi ini wajah yang kedua. Apakah keadaan mereka? Wujuhun yauma idzin na'imah. Jadi ada wajah-wajah yang khususnya pada hari itu mereka na'imah. So na'imah diterjemahkan sebagai berseri-seri. So na'imah ni daripada dua lafaz. Okey, sumbernya daripada kata dasarnya dua. Satu daripada ni'mah, nikmat, itu yang kemudian kita nampak berseri-seri. Satu lagi nu'umah, daripada kelembutan. Jadi makna dia wajah dia nampak zahir berada dalam kenikmatan, dan wajahnya kalau dalam bahasa sekarang kita katakan cool aja. So contohnya lah, kalau pelajar yang dah lulus periksa, macam mana wajah dia? Nampak tak happy? Inilah na'imah tu tadi. So bagaimana ataupun nampak wajah na'imah ni tadi? Sebab apa? Sebab mereka ni apabila dilalui, kalau kita lihat dalam surah-surah yang sebelum ni tadi, kalau dalam surah Insyiqaq, mereka telah diberikan hisaban yasira. So dalam surah Insyiqaq Allah menyebut fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi orang yang beriman ni tadi akan diberikan hisab yang mudah. So apakah hisab yang mudah? Hisab yang mudah seperti mana digambarkan oleh para ulama, maknanya dia bawa kitab dia. So kitab ni bila malaikat tulis semua benda kecuali lintasan hati saja. Apa yang kita buat, kita kelip mata, kita berus gigi, apa yang kita lakukan ni semua malaikat akan tulis. Jadi kalau daripada awal hayat kita sampai akhir, agak-agak banyak tak? Setiap detik, setiap hari, 1 tahun, berpuluh tahun. Jadi buku tu macam mana? Agak-agak report dia. Kalaulah nak disemak setiap muka surat macam mana? Jangan tanya. Jadi hisaban yasiran adalah dia hanya bawa buku tu dibentangkan saja. Jadi mungkin gambaran yang mudah kalau untuk kita lihat adalah, so dia ibarat macam kalau kita kasih submit assignment atau buat periksa, banyak kan, tebal kan. Jadi dia punya lecturer ke guru dia buka dia selak 2-3 muka surat ayat, okey kamu pas. Itu hisaban yasirah. Dia hanya bawa bentang aja. Dia tak buka setiap page. Kalau dia buka setiap page dia tanya, nyaya kita. Sebelum kena azab itu azab. Dia sebuah hadis sebut innahu man su'ila yaumal qiyamah faqad udzib. Siapa yang kena soal pada hari kiamat, cukuplah soalan itu menjadi azab sebelum dia diazab masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah. Jadi
kawan-kawan ini, orang yang beriman ni, wujuh yauma idzin naimah. Jadi dia dapat hisaban yasirah. Bawa buku, dia buka selak 2-3 muka surat, okey, pass. Jadi bila dah pass macam mana? Mesti happy gila kan. Sebab ni adalah periksa yang paling besar. Masalah periksa ni tak boleh repeat. Periksa kat dunia kita tak apa, bolehlah repeat paper dan sebagainya kan. Ini tak boleh repeat. Macam mana? Jadi bila pass memang happy gila. Jadi bila dia happy, wujuhun yauma idzin naimah, berseri-seri, cool aja. Sebab apa? Sebab dia tahu balasan dia adalah masya-Allah tabarakallah. So jadi itulah gambarannya, berada dalam kenikmatan dan berada dalam keseronokan. Kenapa? Kerana khususnya bagi apa yang dia telah usahakan, lisa'iha radiyah, dia berpuas hati dengan apa yang dia telah usahakan itu tadi. So apa usahanya tadi? Iman. So jadi uniknya dalam Al-Quran ini adalah apabila Allah menuntut amalan, Allah menyebut ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi bila mana iman, amal soleh. Kita terjemah iman, amal soleh, tapi Allah kata solihat, solihat. So apa uniknya pada solihat ni? Solihat ni adalah dalam bahasa Arab dia bermakna bilangan amalan yang sedikit. Jadi kriteria minima untuk orang beriman nak pas periksa ni, jadi kalau silibus dia kadang kita kata banyak nak baca ni, kamu baca 5 tajuk, 10 tajuk, ni jenis yang tak berapa rajin nak baca semua kan, pilihlah beberapa tajuk tertentu. Jadi kriteria minima untuk lulus, subhanallah, rahmat Allah, untuk lulus pada periksa yang paling besar ni adalah rukun Islam. Itu kriteria minima. Jadi dalam rukun Islam ni, kalau kita lihat ada berapa? 5. Tapi semua 5 wajib ke? Tidak wajib. Kalau kita teliti, yang wajib ni yang 3 je. Syahadah, solat, lagi puasa. Kemudian zakat, haji option, ada kemampuan. So daripada 3, daripada 5 ni, 3 yang menjadi wajib. Jadi banyak tak amalan ni? Tidak. Itu kriteria minimum. Dan itulah bila mana Allah sebut solihat, bilangan amal yang sedikit. Itu maksud as-solihat. Yang mana bila kita terjemah, kita kata amal soleh, tak nampak dia adalah bilangan yang sedikit. Tapi bila mana solihat dari segi struktur dia dalam bahasa Arab, dia bermakna bilangan amal yang sedikit. So kerana dia adalah apa yang istilah menyebut jamak qillah, jamak kata ganda menunjuk bilangan sedikit, dia tidak lebih daripada 10. Itu makna dia. Jadi bila Allah tuntut kita amalan, Allah minta. Jadi kriteria mana? Rukun Islam. Nak tambah pahala. Nak tambah amalan, bonus. Tapi kriteria minimum, ini dia. Cukup. Pas. Apa pas dia? Ini balasan dia. Okey. Jadi lisa'i hadu, apa yang mereka telah usahakan, dia berpuas hati, radiyah, mereka redha. Jadi dia tak. Jadi kalau kita lihat bandingkan ialah ke atas amilatun nasibah, dia penat. Di sini dia puas hati. Lisa'iha radiyah. Jadi bila mana dia puas hati, dia pun akan dapat dia punya ganjaran. Jadi apakah ganjarannya? Fi jannatin aliyah. So dia akan diberikan jannah yang tinggi. So kenapa jannah ni Allah sifatkan dia tinggi? Kenapa tak sebut jannah ni? Kenapa tinggi? Sebab apa? Sebab jannah ni luas tak? Luas. Jadi kalau kita diberi rumah besar dia 10 ekar, nak tengok semua 10 ekar ni mesti tinggi kan? Jadi itulah cirinya, kerana jannah ni luas. Jadi yang pemilik ni nak tengok seluas mata. Jadi Allah berikan tempat yang tinggi. Kalau rendah tak nampak, terlindung oleh pokok mungkin. Kan namanya jannah kerana apa? Kerana dia banyak dia punya pokok kan. Jadi sebab itu Allah berikan tempat yang tinggi. Dia boleh melihat dia punya luasnya kawasan itu. Okey, jadi itu ciri pertama jannah. Kemudian Allah menyebut la tasma'u fiha laghiyah. Dia tidak dengar dalamnya kata-kata yang dusta, kata-kata yang sia-sia. Jadi itu satu. Kedua, fiha ainun jariyah. Dalamnya adalah mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya apa? Dipan-dipan yang tinggi. Dipan-dipan ni apa? Yang orang-orang muda ni tak tahu apa dipan. Dipan ni adalah surur ni adalah sofa. Senang cakap sofa. Sebab apa? Orang Arab dulu Badui, dia duduk atas lantai. Jadi orang yang kaya aja dia duduk atas sarir. So surur adalah kata ganda, kata tunggal ialah mufrad dia adalah sarir.
So sari ni bukan makna katil lah. Kerana katil bahasa Melayu kita terjemah sari sebagai katil. Tak, surur ni adalah sofa. Kerusi yang tinggi. Itu makna surur. Jadi dia akan fiha sururun marfu'ah. Ada kerusi-kerusi sofa-sofa yang tinggi. Dan kemudian dia ada wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang telah disusun ataupun yang telah disusun letak. Mawdu' adalah wada'a, meletakkan, yang telah diletakkan. Kemudian ada lagi wa namariqu masfufa, dan kemudian dia beri bantal-bantal sandaran. So bantal namarik adalah bantal kecil. So kalau kita sofa ada bantal kecil tu kan, itu namarik nama ni. Wa namariqu masfufa, namarik yang telah disusun atur. Kemudian wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani yang terhampar. Okey. Hebatnya pada 6 ayat ini adalah ada beberapa aspek. Pertama, kalau kita teliti, kalau siapa yang ada mushaf boleh lihat Allah bila mana menceritakan tentang syurga ini, Allah menggunakan 3 lafaz fiha, iaitu pada ayat 11 la tasma'u fiha laghiyah, ayat 12 fiha ainun jariyah, ayat ke-13 fiha sururum marfu'ah. Allah menggunakan 3 fiha, dan kemudian Allah sambung 14, 15 dan 16 wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Jadi kalau secara literal, secara harfiah, kalau kita nak terjemah, tidak didengar pada dalamnya fiha yang sia-sia. Di dalamnya fiha yang ayat 12, fiha ainun jariyah, di dalamnya mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya sofa-sofa yang tinggi. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang telah diletak. Wa namariqu masufah, dan so wa tu makna dan wa nama, dan bantal-bantal kecil yang telah disusun. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani-permadani dan yang dihampar. So Allah menggunakan 3 fiha dan 3 wa. Dan pada aspek ini dia sangat luar biasa. Dia sangat luar biasa. Kalau kita terjemah kita tak apa nak nampak, tetapi dari segi susunannya dalam bahasa Arab, subhanallah, dia begitu hebat sekali. Okey. Jadi pada fiha ni, pada ayat yang mengandungi fiha, dia menggambarkan ciri. Dia menunjukkan ciri dan sifat. Jadi maknanya bila fiha ada satu sifat, bila mana fiha yang lain sifat yang lain. Jadi sifat yang bila mana ayat ada fiha, dia sifat yang tersendiri, dia tak sama dengan yang lain. Jadi bila mana dia menjadi sifat yang tersendiri, dia adalah dengan sini satu nikmat yang tersendiri. Itu maksudnya. Kenapa digunakan fiha 3 kali. Dan bila mana digunakan wa, maknanya jadi bila lihat wa mula pada apa? Digunakan wa pada ayat 14. Wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Jadi dia tak gunakan fiha akwabun mawdu'ah, dia kata wa akwabun mawdu'ah. Dia Allah tak kata fiha namariqu masfufah. Jadi Allah kata wa namariqu masfufah. Jadi 3 fiha dan 3 wa. Jadi 3 fiha ciri yang tersendiri, nikmat yang tersendiri. Jadi wa ni adalah dia mengikut nikmat yang sebelumnya. Jadi maknanya 14, 15, 16 dia ikut kepada yang 13. Itu sebabnya dia susun sedemikian. Dia bezakan fiha dengan wa tu tadi. Okey. Jadi itu satu aspek. Dan kemudian satu lagi yang berkaitan dengan ayat ni adalah susun ataupun urutan ayat itu tadi. Kenapa ayat ni datang dulu? Kenapa disusuli dengan ni tadi? So itu yang saya kata, kerana terlalu hebat sangat. Tak tahu nak cerita macam mana. Tapi walhasil inilah dia punya bagi saya inilah yang aspek yang sangat-sangat seronok dalam surah ini. So mungkin kita akan azan. So kita akan berhenti sekarang, kemudian kita akan sambung sedikit lepas azan Isyak itu nanti. So kita sambung sedikit berkaitan dengan nikmat syurga ini. So kalau kita lihat yang mana kita telah sebut tadi, bahawa jadi fiha ni menunjukkan ciri yang tersendiri, jadi ada nikmat sendiri. So kalau kita lihat nikmat pertama dah nikmat tak dengar bunyi bising.
Nikmat tak? Kita dapat kerja bising, kemudian dapat senyap, tenang. Nikmat tak? Nikmat. Jadi itu satu nikmat. Kemudian nikmat melihat kepada swimming pool, tengok laut. Kita tengok laut tu, ish, best. Jadi nikmat tak dengar bunyi bising dengan nikmat tengok laut, sama tak feeling dia? Dia nikmat tapi feeling dia sama tak? Tak sama, kerana dia nikmat yang tersendiri. Kemudian nikmat duduk atas kerusi yang empuk. Balik dah penat duduk atas kerusi yang empuk. Oh, nikmat tak? Nikmat. So kemudian jadi setiap fiha itu adalah ciri yang tersendiri, dan dengan sendirinya dia menggambarkan nikmat yang tak sama. Kerana dari segi kesan dia pada fizikal kita, dari psikologi kita lain. Okey. Dan kemudian jadi itu kedua tentang cirinya. Jadi wa aqwabu mawdu'a wa namaniqu masufa wa zarabiyyu mabsusa, dia mengikut yang 13. Jadi sekarang kita nak lihat pada kenapa disusun sedemikian. Jadi gambarannya adalah, gambarannya adalah kalau di dunia kita berbeli rumah yang harga 10 juta. Dan kalau kita beli rumah harga 10 juta, nak beli kat mana? Dekat Jalan Skudai. Nak? Tak nak, bising kan? Jam. Jadi mesti rumah 10 juta ni kat mana? Tempatnya kat dalam, kejiranan dia yang bagus, aman. Jadi kita beli rumah mahal, nak tak jiran sebelah bising? Dah bayar 10 juta, jiran bising. Nak tak? Tak happy lah. Jadi sebab itu Allah kata fi jannatin aliyah. Pertama, kejiranan yang bagus. Tempat yang bagus mesti nak cari kejiranan yang bagus. La tasma'u fiha laghiya. Kamu tak dapat suasana bising, tak ada orang. Jadi laghiya ni di sini makna sama ada tidak ada bunyi tidak ada nafsun laghiya, orang yang membuat laghiya, orang yang bercerita yang sia-sia, ataupun cakap-cakap yang sia-sia, ataupun kesia-siaan sama sekali. Itu makna dia. Jadi makna kejiranan yang baik. Sebab orang semua baik, tak ada yang cakap sia-sia. Satu. Jadi dah dapat rumah 10 juta, mesti cari kejiranan dulu kan. Jadi bila mana dah dapat rumah yang besar, kejiranan yang baik, jadi kita pun datang tengok apa? Tengok rumah yang 10 juta ni kan. Jadi pertama, terus masuk rumah ke tak? Rumah besar ni. Mungkin rumah kita taklah kan. Sebab saya duduk apartmen, nak tengok apa-apa tak ada keliling. Jadi kalau kita tengok rumah yang besar ni, masuk. Nak terus masuk rumah tak, mesti nak tengok kawasan sekeliling dia, betul? Ada kebun dia macam mana, swimming pool dia berapa banyak, ada tak waterfall, air terjun. Swimming pool ada 20, air terjun ada 5. Jadi nak tengok sekeliling. Jadi sebab itu tengok. Jadi tengok ayatnya pindah daripada kejiranan yang baik, jadi tengok masuk rumah fiha ainun jariyah, dia tengok sekeliling. Ada mata air, ada air terjun, subhanallah. Dan kemudian bila dah penat tengok kawasan, baru masuk rumah kan. Jadi kemudian masuk rumah, masuk daripada pintu dapur, pintu depan. Pintu depan. Jadi bila rumah kita buka rumah pintu depan, pertama kita nampak sofa. Anda tak nampak dapur tak? Itu fiha sururun marfu'ah. Sofa-sofa yang tinggi. Tengok dari segi macam ayat dia pindah. Kemudian jadi dah penat jalan, tengok kawasan rumah, tengok swimming pool, tengok air terjun, tengok kebun dia banyak, pembantu dia pun banyak semua. Jadi kemudian dah masuk rumah, nampak sofa, terus cantiknya, hebatnya sofa, sulaman emas, sulaman permata, ini semua yang Allah sebut gambaran-gambaran tentang sofa-sofa yang ada di akhirat ni. Sofa dia tinggi, luar biasa punya tinggi. Okey, so kemudian dia pun duduk nak minum air. Kan? Dah penat mesti duduk kan. Jadi duduk nak minum air. Wa akwabum mawdu'ah. Dah siap dah dia punya gelas. Tinggal ambil aja. Kan ayat dia kan pindah fi asrul marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Gelas-gelas yang telah susun. Jadi bila mana dah masuk rumah nak minum ni, sofa sedap, empuk. Jadi duduk nak minum air macam mana? Takkan duduk macam pengantin tak, macam gini tegak je kan. Mesti nak duduk macam mana? Mesti nak duduk nyanda. Habis tempat rumah besar, takkan aku nak duduk rumah aku. Terbongkang gini duduk nyanda. Betul? Lepas tu, jadi bila dah duduk minum, duduk nak menyanda ni, sofa dia besar kan. Mesti nak ada, nak sedap mesti ada cushion kecil kan. Nak adjust sikit sini. Wa namariqu masfufa.
wa namariqu masfufa. Subhanallah. Macam mana susunan dia? Masuk rumah, nak minum air, nak duduk, nak bergaya. Kerana ahli syurga ni dia punya cara duduk adalah cara duduk yang apa? Yang menjanda. Macam Cleopatra duduk ini nak minum. Jadi nak duduk macam ni mesti nak ada dia punya support dia kan. Itulah namarik. Bukan sikit, namarik masfufa. Macam mana nak duduk? Tak tahulah macam mana keadaan dia. So kemudian dah duduk, dah minum, dah badan dah sengit, dah nyanda. Kemudian kaki nak letak bawah kan. Jadi kaki nak letak bawah, takkan nak letak tile sejuk kan. Jadi wazarabiyyu mabsusah. Allah kasih permainan ni, subhanallah. Rumah besar, jadi wazarabiyyu mabsusah, mana permainan. Jadi rumah besar takkan satu je kan. Itu Allah gunakan kata ganda wazarabiyyu. Jadi besar rumah tu semua permainan ni. Kalau rumah besar permainan satu cemput kat tengah dia, tak cantik lah. Jadi inilah apa yang kita buat kepada rumah kita. Mungkin kita ni tak sempat dapat rumah 10 juta. Jadi kalau kita ada, kita akan buat macam ni. Ini yang manusia gilakan. Allah bagi percuma. Dan Allah bagi percuma, tak ada cukai tanah, tak ada tamat tempoh, pegangan bebas, tak sampai bila-bila. Jadi kerjanya adalah paling minima 5 rukun, buat yang 3 tu. Banyak tak? Ada pilihan, ada option lagi. 5 kasih kurang 3. Itulah solihat. Dan balasan dia macam mana? Subhanallah. Dan balasan-balasan syurga ni yang mana Allah sebut dalam Al-Quran hanya untuk memberi gambaran saja. Hakikatnya dia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa Allah sebut gambaran sedemikian? Kerana kalau Allah sebut dalam syurga, okey, kamu akan diberi balasan syurga. Jadi kita akan tanya, dalam syurga ada apa? Allah kalau jawab, dalam syurga ada semua benda. Apa dia? Semua benda. Macam nak gambarkan semua benda? Jadi nikmat yang kita inginkan kat dunia, yang manusia terkejar-kejar, Allah menyebut supaya kita dapatlah sikit pembayang macam gini nikmatnya kat syurga. Dan apabila Allah yang beri, macam mana kalau Allah yang susun. Jadi satu lagi kekuatan pada ayat ini adalah pada lafaznya marfu'ah. Ayat 13, mawdu'ah, masfufah, mabthutha. Di sini dari segi strukturnya adalah makna dia yang telah disusun. Jadi bila mana jadi kalau kita lihat pada 13 yang telah ditinggikan. Jadi siapa yang meninggikan ni? Allah. Jadi macam mana sofa tu kalau Allah yang buat jadi dia tinggi. Kemudian wa akwabun mawdu'ah, gelas-gelas yang telah susun letak. Siapa yang letakkan yang susun dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kalau Allah susun? Hebatnya ciptaan ni. Macam mana kalau Allah yang susun gelas dalam syurga yang Allah bagi kepada yang masuk syurga ni tadi. Dia hanya beri kita untuk berkhayal dan membayangkan aja. Jadi kemudian wa namariqu masfufa, yang Allah menyusun bantal-bantal tu. Macam mana kita kalau tengok pengantin pelamin sengit ni, tak boleh sengit ni, dia punya macam kan, dia punya rambu jatuh sikit tak boleh naik. Jadi kalau Allah yang susun macam mana? So kena wazarabi, Allah yang menghamparkan, macam subhanallah. Jadi itulah gambaran hebatnya pada surah Al-Ghasyiyah ni, pada poin syurga ni. Susunan dia, perkataan dia, urutan dia, gambaran yang begitu hebat terhadap syurga. Dan kalaulah kita yang tengah tengok ni, so ibarat macam kita nak beli rumah, okey, inilah gambaran rumah kamu. Okey, kamu tempat dia luas, kemudian ada swimming pool, ada waterfall, macam kemudian ada boleh masuk, ni rumah dia, ruang tamu dia besar, sofa dia macam gini punya cantik, kemudian ada gelas siap letak semua, kemudian ada bantal-bantal, semualah segala peralatan rumah. Jadi kita seolah-olah kalau kita nak beli rumah, ditunjukkan skrin gambar ini, seronok tak? Nak tak kalau dia pilih kamu nak mana satu? Nak tak pilih? Kita pilih yang paling best kan. Kalau sedang kita tengok filem tu, tiba-tiba pop dia tukar. Dia tunjuk unta di padang pasir, ada gunung, ada langit, ada bumi. Itu yang berlaku pada surah ini. Selepas Allah cerita nikmat syurga, kemudian dia tukar pop, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kamu tak lihat kepada unta bagaimana dia cipta? Apa jadi? Tiba-tiba tajuk tukar. Dia tajuk tukar ni, dia masa kalau tak ada kita sambung pada lain kesempatan. Jadi fokusnya adalah
hebatnya gambaran yang Allah menyebut tentang syurga itu, subhanallah. So ini adalah di antara satu gambaran syurga. Jadi kalau kita lihat pada ayat tentang syurga ni, so subhanallah, dia begitu hebat. Dan inilah yang Allah menawarkan kepada mereka yang beriman. Jadi itu syarat dia lah, kamu beriman dan yang kamu syirik kepada aku, dan lakukan apa yang kamu mampu daripada amalan ni tadi, berapa banyak kamu cukup, dan inilah balasan dia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.